Terima kasih untuk persembahan puji-pujian daripada Gracia Children Choir. 感谢我们的恩典堂的儿童圣歌堂献上的圣歌团献上那么美好的诗歌。 Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu renungan The Final Notice. 今天早上我们要来思想一个上帝的话语的主题，就是最后的通告。 Mari kita bersama-sama berdoa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami butuh firman-Mu yang menerangi di dalam kehidupan kerohanian kami, yang menuntun, memimpin setiap kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami rindu apa yang kami dengarkan bukan saja memberkati kami pribadi lepas pribadi, tetapi melaluinya kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, tolong kedua hamba-Mu di dalam segala kelemahan, keterbatasan menyampaikan firman-Mu ini. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pada suatu hari ada seorang wanita yang bernama Liana. 有一个妇女名叫利安娜， Dia seorang istri yang baik, dia juga seorang ibu dari anak-anaknya. 她是一位慈爱的妻子，也是母亲。 Ketika dia didiagnosa sebuah penyakit yang sangat-sangat serius, 但是很不幸的，她被诊断出患有很严重的疾病。 dan dia mengetahui waktunya sudah tidak lama lagi. 她也自己知道自己的时间已经剩下不多了。 Di hari-hari terakhirnya dia memanggil suaminya mendampingi dia 在她最后的几天里，她把她的丈夫叫过来， dan memberikan pesan yang mendalam kepadanya. 也传达了一个非常深刻的信息。 Liana mengharapkan supaya suaminya menjaga anak-anaknya dengan baik, 利安娜请求她的丈夫要好好的照顾他们的孩子， mengajarkan anak-anak supaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, 教导他们的孩子要真心全心全意的爱主， dan memberikan cinta kepada anak-anaknya setelah dia tiada. 并且在他离世之后，好好的爱他们的孩子。 Singkat cerita, beberapa hari kemudian 长话短说，几天后， Liana pun meninggal dunia. 利安娜就去世了。 Namun pesan terakhir daripada Liana senantiasa terngiang-ngiang di dalam pikiran suaminya. 但是利安娜最后的讯息不断的在她的丈夫的脑海中回响。 Setiap kali suaminya sudah merasa letih dan capek, 每当她的丈夫感到很疲惫的时候， dia teringat akan janjinya kepada istrinya 她就会想起她对她的妻子许下的承诺， untuk bagaimana meluangkan banyak waktu untuk menjaga anak-anak, 要如何花更多的时间来陪伴他们的孩子， untuk membimbing anak-anaknya memiliki kasih dan iman kepada Tuhan. 来带领他们的孩子更爱上帝。 Pesan terakhir daripada Liana ini adalah warisan yang menguatkan suami dan anak-anaknya. 利安娜的这个最后的遗言，成为了一个兼顾她的孩子们和丈夫的信息， Supaya mereka menjalani kehidupan dengan penuh cinta dan penuh iman. 好让他们能过一个充满爱和信心的生活。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， mari kita membayangkan. 让我们试想一下， Sesungguhnya pesan terakhir dari orang-orang yang mengasihi kita, 如果我们收到来自一个我们爱的人的最后的信息， apa yang kita kasihi, 我们所爱的人， apa yang akan kita lakukan untuk pesan-pesan terakhir tersebut. 我们会怎么样的去回应这个最后的信息 Pesan 呢？ terakhir merupakan pesan yang begitu penting adanya. 最后的信息是何等的重要！ Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. 今天早上我们 Maaf, sebelum dia naik ke atas kayu salib. 今天早上我们将讨论耶稣被钉十字架前的最后一个信息。 Di dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan ini, kita akan belajar ada 3 kebenaran.
在我们今天所读的经文，我们会学到3个真理， yang berbicara tentang identitas daripada Tuhan Yesus, 说关于就是耶稣的身份， misi daripada Tuhan Yesus, 耶稣的意向， dan dampak daripada mereka yang menerima Dia. 还有对接受他的人有什么结果呢？ Mari kita membuka di dalam Yohanes pasal 12我们来翻开我们的圣经，在约 ayat 翰福音12章 44 sampai 45. 44节到45节， Di sana kita akan melihat pengungkapan dan penyingkapan identitas Yesus, 在这里我们可以看到耶稣的身份被揭晓， bahwa Yesus Kristus adalah eksistensi daripada Allah yang tidak kelihatan. 就是耶稣基督是看不见的上帝的一个存在。 Ayat 44 sampai 45 saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. 耶稣大声说：“信我的不是信我，乃是信那差我来的。人看见我，就是看见那差我来的。” Ketika manusia ingin memilih mempercayai Allah yang kelihatan, 但人类只能相信看得见的上帝。 Allah telah merendahkan dirinya menjadi manusia supaya bisa dilihat oleh manusia. 上帝已经降卑了他自己，好让人可以看见他。 Dia yang adalah roh adanya telah menjadi daging. 他本色灵已经成为肉身了。 Sehingga ketika dia datang ke dalam dunia, dia bukan hanya bisa dilihat manusia, dia bisa disentuh oleh manusia dan didengar langsung oleh telinga kita suaranya. 所以当他来到这个世界上的时候，我们可以看得见他，摸得着，并且听得到他。 Hal ini memberitahu kepada kita bahwa sesungguhnya Allah telah mendengar keinginan hati daripada manusia. 这件事告诉我们，其实上帝了解人类要的是什么。 Saya sudah sering mengatakan tahun kalender yang kita pergunakan 2024 ini adalah kalender Allah telah menjelma menjadi manusia. 我经常说，我们用的日历就是2024年。我们日历的算法是以它大约2000年前来到世上作为基准的一个日历。 Kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia bukan untuk menambahkan ajaran-ajaran perbuatan baik yang sudah ada selama ini. 耶稣来到世间，也不只是为了增加更多关于行善的教导。 Karena sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sudah banyak hukum-hukum Musa yang dinyatakan Allah. 因为在耶稣来之前，其实摩西的律法已经教导了很多如何去行善的方法。 Namun masalahnya hukum-hukum itu di dalam kelemahan manusia, manusia tidak bisa menggenapinya. 但是问题是在人类的软弱里面，人类无法去完成这个律法。 Justru sebaliknya, semakin manusia mengenal hukum, semakin mereka mengerti kelemahan diri mereka. 反而人越了解律法，他们就越会发现自己的软弱。 Oleh sebab itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia 所以主耶稣来到这世上， dengan menyatakan anugerah dan keselamatan bagi manusia 把恩典和救恩赐给人类， yang bukan mengubahkan tindakan saja, 不只是会改变我们的行为， tetapi sesungguhnya mengubahkan hati. 也会转变我们的心。 Ini memberitahu kepada kita, 这告诉我们， sesungguhnya semakin banyak agama di dalam dunia ini, 其实当这个世界上有越来越多的宗教的时 maka 候， semakin banyak aturan-aturan agama di dalam dunia ini, 也会有越来越多的宗教规则， semakin banyak aturan-aturan agama di dalam dunia ini, 越来越多宗教的规则， maka semakin banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. 那么违反规则的人也会越来越多。 Dosa bukan sekedar hal-hal yang melakukan yang tidak baik. 犯罪不只是指行那个恶事， Dosa adalah membuktikan akibat kelemahan manusia yang tidak mampu menjalankan hukum secara sempurna.
犯罪也包括人类无法完全的去行律法。 Allah telah datang ke dalam dunia ini 上帝已经来到这个世界上， untuk memenuhi keinginan hati manusia, 为了要完全人类的心意， supaya manusia bisa melihat Dia. 好让人可以看见他。 Allah telah datang ke dalam dunia 上帝已经来到世上， untuk memenuhi kelemahan manusia. 好让他可以填补人类的软弱。 Dengan kata lain, Allah sudah melakukan segala-galanya 换句话说，上帝已经做了他能做的一切， dan Dia mengharapkan manusia percaya kepadanya. 他所渴望的是人可以相信他。 Dan bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini, 对于我们活在现代的人， sekalipun kita tidak melihat rupa Yesus secara fisik, 尽管我们不能具体的亲眼看见主耶 namun 稣， dengan mata rohani kita bisa melihat Kristus di dalam iman kita. 但是以我们的信心，我们可以用我们的属灵眼睛看见主耶 Karena 稣。 ini adalah hakikat daripada iman yang sejati. 这就是真正信心的原则。 Bahwa percaya kepada Allah yang telah datang ke dalam dunia dalam rupa Yesus Kristus telah hadir di dalam dunia ini dan telah hadir di dalam hati kita. 就是相信那位以耶稣的形象降临到世间的上帝，并且那位上帝会继续的活在我们的心中。 Pada suatu hari ada seorang raja yang berkuasa dan sangat bijaksana. 有一天，有一位非常有智慧、非常有权力的一个王， Dia mengutus utusannya untuk pergi ke sebuah desa. 他派了他一位使者前往一个遥远的村庄。 Utusan ini membawa pesan yang sangat penting kepada masyarakat desa itu. 这位使者带着国王一个非常重要的通告给那里的村 Yaitu 民， mengundang masyarakat yang ada di desa tersebut untuk pergi ke istana raja untuk bersama-sama berkumpul makan jamuan bersama dengan raja. 就是邀请村民们可以前往王宫，享受国王已经准备好的宴席。 Namun masalahnya adalah 那么，但是问题是， penduduk desa meremehkan utusan raja itu. 村民却藐视了这位使者。 Mereka berkata, 他们说， kami tidak mau mendengar pesannya, dia hanya seorang utusan biasa. 我们不想听他的通告，他只不过是一个普通的使者。 Masyarakat desa tersebut mengabaikan utusan raja itu. 那里的村民忽略了那个国王的使者。 Beberapa di antara mereka menertawakan dan bahkan mengusir utusan itu. 有些人甚至嘲笑他，并且把他赶出村庄。 Bapak Ibu Saudara, mari kita berimajinasi sejenak. 亲爱的弟兄姐妹，让我们思想一下， Ketika raja mendengar bahwa utusannya diperlakukan demikian, 国王当他听见他的使者被这样对待的时候， bagaimana perasaan daripada sang raja? 他的感受是如何呢？ Sesungguhnya ketika masyarakat desa mengusir utusan tersebut, 其实，当那里的村民把国王的使者赶出去的时候， mengabaikan pesan daripada utusan tersebut, 忽略了他的通告的时候， itu sama artinya mengabaikan pesan daripada raja. 就等于拒绝了国王的通告。 Demikian juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. 我们的主耶稣也是一样， Dia adalah Allah yang diutus datang ke dalam dunia ini. 他是被派来世界上的上帝， Dia dilahirkan hina di kandang ternak. 他卑微的生在马槽里， Dari keluarga miskin anak tukang kayu. 他在一个木匠里成为一个贫困的 Dan 孩 dia 子， memberikan pesan kerajaan Allah bagi manusia. 但是他传递了天国的福音给 Untuk 人类， menikmati perjamuan daripada anak domba Allah nantinya. 来享受上帝羔羊的宴席。 Tetapi apa yang terjadi? 但是什么事却发生了？ Utusan daripada Allah di dalam diri Yesus Kristus itu ditangkap dan bahkan disalibkan. 上帝的使者就是主耶稣被抓捕了，甚至被钉十字架。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， menolak Tuhan Yesus 拒绝主耶稣， bukan sekedar menolak guru dan juga nabi.
不只是拒绝一位老师或者是先知， Menolak Yesus Kristus 拒绝主耶稣 itu sama seperti halnya menolak Allah Bapa. 就等同于我们正在拒绝天父上帝。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， apakah kita sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Allah yang telah datang ke dalam dunia? 我们是否已经认识那位已经来到世上的上帝主耶稣呢？ Atau kita hanya sekedar mengenal Dia sebagai guru agung dan nabi biasa saja? 或者我们只是认识他为一位老师，或者是一个普通的先知呢？ Pengenalan kita akan diri Yesus itu begitu penting. 我们真正的了解耶稣是谁是何等的重要， Ini poin yang pertama. 这就是第一点。 Setelah kita mengenal siapa itu Yesus Kristus, 当我们真正的认识谁是主耶 kita akan 稣， belajar poin yang kedua, apa tujuan misi Dia datang ke dalam dunia. 我们就要学习耶稣来到这个世界上的目的是什么。 Yesus Kristus sebagai terang yang menerangi dunia yang penuh kegelapan. 他来到这个世界上是作为光来照亮这个世界的黑暗。 Ayat 46 sampai 47 memberitahu pada kita, 46到47节告诉我们说， Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya padaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. 我到世上来乃是光，叫凡信我的不住在黑暗里。若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。 Bapak, Ibu, Saudara, dunia tanpa Kristus adalah dunia penuh kegelapan. 亲爱的弟兄姐妹，没有基督的世界是充满黑暗的世界。 Dunia yang penuh kegelapan adalah dunia yang kehilangan arah dan juga tujuan rohani. 充满黑暗的世界是一个失去属灵方向和目标的世界。 Seseorang yang menolak Kristus itu sama halnya mereka hidup tetap di dalam kegelapan. 一个拒绝主耶稣的人，就代表那个人仍然活在黑暗里。 Ketika kita menerima Kristus dan hidup di dalam persekutuannya, 当我们接受主耶稣，并且与他相交的时候， oleh karena terang Kristus itulah kita bisa melihat dunia ini dengan terang kebenaran daripada Allah. 我们就能够以主耶稣的光来看待这个黑暗的世界， Terang yang sesungguhnya telah datang ke dalam dunia ini. 照亮世界黑暗的真光已经来到这个世界 Terang 上， yang sesungguhnya telah menerangi kegelapan dunia ini. 真光已经来到这个世界上，照亮了黑暗。 Masalahnya adalah manusia lebih memilih hidup di dalam kegelapan. 问题是人还是比较喜欢活在黑暗里。 Bapak, Ibu, Saudara, di sebelah gereja kita baru dibangun sebuah hotel yang baru. 弟兄姐妹，在我们的教堂旁边才新建了一间酒店， Dan di lantai atas, di sana tempat orang untuk minum-minum dan juga mendengar musik-musik yang keras. 在那里，在顶楼那里有一个酒吧，人们可以喝酒，并且可以听很吵闹的音乐。 Suatu hari teman baik saya, teman sesama main badminton datang ke kantor saya. 有一天，和我一起打羽毛球的朋友来到我的办公室， Dia mengatakan, kenapa pintu di depanmu ditutup, pintu sebelah dibuka. 他问我为什么你教会的门前面是关着的，隔壁的门是开着的。 Itu membuktikan daya tarik sana lebih banyak orang daripada kemari. 这是不是代表了隔壁的吸引力比这里比较大呢？ Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， pada suatu hari ada seorang pria diundang temannya untuk pergi ke gereja. 有一天有一位男子，他的朋友邀请他去教会， Dan mengatakan, ayo ikut kebaktian pada hari Minggu. 他说：“来吧，这个星期天我们一起做礼拜， Kamu pasti akan diberkati. 你一定会很蒙福的。 Lalu temannya menjawab, ”然后他朋友就回答说 janganlah pergi ke gereja. ：“哎呀，我不要去教会了， Iya, duduk di gereja lama sekali.
坐在教会需要那么长的时间， Duduk diam itu menjengkelkan. 还要那么烦，坐着静静的听到， Belum lagi dengar khotbah yang panjang. 还要听那么一大段的道理， Itu capek sekali. 真的太累了。 Seminggu kemudian, 然后一周后， pria yang sama mengundang temannya untuk pergi ke pesta. 同一个男子邀请他的朋友去一个派对。 Ayo kita pergi ke pesta malam ini. 今晚有个派对，我们去吧。 Di sana banyak makanan dan minum-minuman. 有很多美食和饮料哦， Ada musik yang seru sehingga kita bisa berjoget sampai pagi. 还有精彩的音乐，我们可以蹦迪到天亮。 Lalu temannya mengatakan, 然后他朋友说 serius ini? 真的吗？ Sampai pagi? 可以玩到天亮吗？ Ayo kita pergi. 走吧，走吧，马上 Bapak 去。 Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐 inilah 妹， sebuah kenyataan. 这就是事实， Dan bukan tidak mungkin terjadi bagi orang Kristen itu sendiri. 也有可能发生在基督徒的身上。 Ketika kita datang ke gereja beribadah kepada Tuhan, 当我们来到教会崇拜的时候， mendengar khotbah panjang sedikit, 听到比较长的道， maka kita akan sering melihat jam tangan kita. 那么我们就会一直看我们的手表。 Tetapi kalau kita pergi ke pesta, 但是如果我们去派对、 mendengar konser, 听音乐会， mungkin jauh lebih panjang daripada waktu ibadah kita, 可能比我们的崇拜的时间还要长， kita bisa menerimanya. 我们可以尽情的享受。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ini sebuah realita. 这就是现实。 Manusia lebih menyukai kegelapan daripada menyukai terang. 人类更喜欢黑暗比光明。 Manusia lebih memilih pergi ke tempat pesta daripada pergi ke gereja. 人比较喜欢去派对多过于去教会， Benar tidak? 是不是这样啊？ Benar tidak? 是吗？ Benar tidak? 是吗？大家， Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐 firman 妹， Tuhan memberitahu kepada kita, 上帝的话语告诉 kalau 我们， orang-orang di luar Kristen melakukan demikian, kita mungkin bisa memakluminya. 如果非基督徒这样做，我们可能会理解。 Tetapi sesungguhnya engkau dan saya sudah hidup di dalam terang Kristus. 但是你和我已经活在基督的光里了， Terang yang telah menyelamatkan kita. 把我们从黑暗救出来的光。 Maka kita seharusnya juga hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. 那么我们应该按照上帝的旨意而活。 Hari ini kita diselamatkan bukan oleh karena menaati hukum-hukum daripada Allah. 今天我们得救，不是因为我们遵守上帝的律法。 Hari ini kita diselamatkan oleh karena menghargai pribadi Allah yang telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. 今天我们可以得救，是因为我们相信那位已经成为主耶稣基督的上帝。 Di dalam sebuah pengadilan, 在一个法庭中， ada seseorang yang diperhadapkan pada hakim. 有一个犯人站在法官的面前， Sekalipun di pengadilan ada begitu banyaknya aturan-aturan hukum yang ada, 虽然在法庭有很多已经成文的立法规条， tetapi keputusan ada di tangan hakim. 但是最后的决定权还是在法官本人的手中。 Keputusan terakhir bukan pada aturan-aturan pengadilan yang ada. 最后的决定不是取决于那些立法法律。 Demikian juga di dalam dunia ini ada begitu banyaknya hukum-hukum yang tertulis dan bahkan tidak tertulis. 我们在世上也有许许多多成文或不成文的法律， Ada begitu banyaknya ajaran-ajaran kebajikan dan ajaran-ajaran kebaikan. 还有很多的道德教导，并且美德的规范。 Tetapi sesungguhnya bukan aturan-aturan dan ajaran-ajaran itu yang menyelamatkan kita. 但是其实不是这些道德的教导救赎了我们， Tetapi pribadi yang mengadili kita pada akhir zaman, itulah yang menentukan keselamatan kita. 而那位在审判我们的主，那位主是救赎我们的主。 Ketika kita diperhadapkan pada pengadilan tahta putih daripada Allah, 当我们面对上帝的审判的时候， Yesus Kristuslah sebagai hakim yang adil.
耶稣基督就是那位公义的审判官， Dialah yang berkuasa menyelamatkan kita. 他有权利来救赎我们。 Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang membedakan kekristenan dengan ajaran-ajaran non-Kristen. 这就让基督教和非基督教有分别的点。 Kita menghargai pribadi Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia. 我们珍惜上帝已经来到世界上成为主耶稣。 Kita bukan hidup berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada. 我们活着不是按照已经有的律法。 Ada seorang karyawan baru yang baru saja masuk ke sebuah perusahaan yang besar. 有一位新进的员工在一家大公司工作。 Ketika karyawan ini masuk ke perusahaan yang besar, 当他进入那个公司工作的时 dia 候， diberikan sebuah buku pedoman. 他得到了一个手册， Buku pedoman ini lumayan tebal adanya, 是一个蛮厚的员工手册， yang penuh dengan aturan-aturan perusahaan. 很多他的公司的一些规定， Mulai dari jam kerja, 从工作时间开始， bagaimana berpakaian, 要穿怎么样的衣服， bagaimana berkomunikasi dengan klien, 要如何与客户交通。 karyawan harus menguasai dengan baik. 这位员工必须要熟悉这些事。 Karyawan baru ini ketika masuk ke dalam perusahaan tersebut, 这位员工当他进入这个公司的时候， dia berusaha keras memenuhi aturan-aturan perusahaan. 他就很努力的去遵守所有的规则， Tetapi semakin dia fokus kepada aturan-aturan yang ada, 但是他越是专注这些规则， membuat dia semakin kewalahan dan membuat dia bingung. 让他越发的感到压力， Karena 并 dia 且慌乱， takut sekali berbuat kesalahan. 因为他很担心他会犯错， Sehingga kehidupannya begitu membuat dia juga terasa kaku. 因此他的工作也感觉到很僵硬， Dia di dalam bekerja sepertinya di bawah tekanan. 他也工作的充满了压力。 Suatu hari bosnya memanggil dia, 有一天，他的老板把他叫过来， mengajak dia minum kopi bersama-sama. 邀请他一起喝咖啡， Dan mengajak karyawan ini untuk mengobrol dengan hati yang penuh sukacita. 也邀请他以轻松喜乐的心谈 Sambil 话。 mengobrol, bosnya juga memberitahu visi daripada perusahaan tersebut. 当他们谈话的时候，老板就把公司的意向告诉他， Dengan nada yang bersahabat berbicara dengan karyawan tersebut. 以友好的口气与他交流。 Ketika karyawan ini bertemu dengan bos perusahaan tersebut 当这位员工遇见他老板的时 dan 候， memperlakukan dia sedemikian rupa, 被这样对待的时候， tiba-tiba membuat aturan-aturan pedoman yang begitu berat itu menjadi begitu ringan adanya. 突然那些在手册里很沉重的规则，已经变成轻松了。 Bukan oleh karena dia menghafal aturan, 不是因为他背熟了， tetapi oleh karena dia sudah mengerti prinsip perusahaan tersebut ketika dia berbicara dengan bosnya. 因为通过他和他老板交流的时候，他明白了他公司的原则。 Pengenalan karyawan terhadap diri bosnya itulah membuat dia bekerja dengan leluasa. 这位员工对他的老板的认识，使他能够轻松的工作， Membuat dia semakin percaya diri dalam bekerja. 变得更加有信心。 Dan kreativitas di dalam pekerjaannya dia bisa bagaimana luapkan dengan lebih baik. 在工作里也更加的创新，更加的顺利。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. 亲爱的弟兄姐妹， Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. 我们的属灵生活也是这样。 Kadangkala kita terikat pada aturan-aturan hukum yang ada. 我们有时候会过度的去关注那些规则， Sehingga kita lupa bahwa hubungan kita dengan pribadi yang memberi hukum itu jauh lebih penting. 导致我们忘记了我们和那个给规定的、给律法的上帝的那个关系比较重要。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， saat kita mengenal Tuhan, 当我们认识上帝的时候， kita memahami alasan di balik perintah-perintahnya, 我们就认识到他
给的一些命令背后的原则 Dan 和原因。 ketaatan kita oleh karena ada hubungan di dalamnya. 而我们顺服上帝，因为我们和他有亲密的关系， Bukan oleh karena kewajiban saja. 而不是只是责任而已。 Ini sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. 亲爱的弟兄姐妹，这是一件非常重要的 Ini 事。 bukan berarti kita boleh sembarangan hidup. 这不代表我们可以随便的活。 Pengenalan kita akan diri Tuhan itulah membuat kita tidak sembarangan hidup. 当我们真正的认识上帝，就会使我们不会随便的生活。 Bapak Ibu Saudara, bulan Oktober adalah bulan misi daripada gereja kita. 亲爱的弟兄姐妹，这个10月份就是我们教会的差传组、差传月。 Bapak Ibu Saudara, selama beberapa tahun saya menjadi gembala sidang di gereja di tempat ini. 在我在这个地方成为驻堂牧师的几年里 Saya 面， berusaha menjaga ciri khas daripada gereja Metodis. 我试着要保持卫理教会的一些特色。 Kalau Bapak Ibu Saudara ditanya apa yang menjadi ciri khas daripada gereja Metodis. 如果我问你们，卫理教会有什么特点，有什么特色呢？ Banyak orang Metodis yang beribadah Metodis mungkin juga tidak tahu apa ciri khas daripada gereja Metodis. 有很多卫理教会的会友，其实也不知道卫理教会有什么特色。 Kalau kita ditanya apa menjadi ciri khas gereja karismatik, 如果我们被问到那些灵恩派的教会有什么 maka 特色 dengan 呢？ mudah kita akan menjawab puji-pujiannya atau ibadahnya. 那么我们就很容易的回答是他们的赞美敬拜。 Apa menjadi ciri khas daripada gereja Reform? 那么 Reform 教会的特色是什么呢？ Maka kita akan mudah menjawab doktrinnya. 那么我们就很轻松的回答是 Lalu 他们的 ditanya 教 apa 义。 menjadi ciri khas daripada gereja Metodis? 那么我问你们，卫理教会的特色是什么呢？ Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak tahu ciri khas daripada gereja Metodis, kita tidak akan bangga menjadi jemaat Metodis, hamba Tuhan Metodis, dan pelayan-pelayan Metodis. 如果我们没有好好去理解卫理教会的特色，我们就不会为着我们是卫理教会的上帝的仆人，或者是会友，或者是使者而感到骄 Bapak 傲。 Ibu Saudara, saya secara jujur sudah puluhan tahun melayani di gereja Metodis. 其实牧师已经在卫理教会侍奉了10几年， Tetapi sesungguhnya banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan, termasuk juga jemaat, tidak mengerti apa ciri khas daripada gereja Metodis. 但是其实很多上帝的仆人，甚至会友们也不知道卫理教会的特色是什 Sehingga 么。 yang terjadi adalah di dalam pikirannya, aku pergi ke gereja Metodis, aku tidak bertumbuh. 而他们的脑海中就会想，我去卫理教会，我的信心不能成长。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， kalau kita mengerti firman Tuhan baik-baik, 如果我们真正的认识上帝的话语， Tuhan memanggil kita bukan untuk sekedar bertumbuh. 上帝呼召我们不单单为了要成长。 Kalau kita datang ke gereja beribadah hanya untuk bertumbuh, 如果我们来到教会只是为了要成长， maka kita menjadi jemaat yang egois. 那么我们就是一个自私的会友。 Tetapi firman Tuhan memberitahu kepada kita, 但是上帝的话语告诉我们， kita harus berbuah. 我们也必须结果子。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， sudahkah kita berbuah bagi Kristus? 我们已经为基督结果子了吗？ Banyak orang harus hanya berpikir, aku mau bertumbuh, aku mau bertumbuh. 很多人只会想，我要成长，我要成长。 Tetapi dia tidak memikirkan apakah aku sudah berbuah, sudah berbuah. 但是他从来没有想过他自己是否已经结了果子。 Hidup yang berbuah inilah yang menyenangkan hati Tuhan. 这种结果子的生活是喜悦上帝的 Hidup yang 生活。 berbuah inilah menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sesungguhnya. 结果子的生活也代表我们是真的基督的跟随者。 Ciri khas daripada gereja Metodis adalah gereja yang menginjili. 卫理教会的特色就是传福音的教会， Sama seperti John Wesley di dalam semangatnya untuk memberitakan Injil. 就好像约翰卫斯理那么的热情去传福音。 Inilah sesungguhnya panggilan daripada gereja Metodis.
这就是卫理教会的呼召。 Inilah semangat daripada para misionaris-misionaris yang memberitakan Injil sampai ke kota Medan ini. 那就是那些宣教者为什么会来到棉来让我们宣教？ Beberapa minggu yang lalu, GMI Ostrom Tebing Tinggi baru saja ditabiskan. 几个星期前 ，Ostrom 教会在特宾丁义才开张。 Yang dibangun, yang dilayani oleh seorang misionaris dari Swedia yang bernama Ostrom. 在那里服侍的是一位来自瑞典的一个牧师，名叫 Ostrom。 Demi memberitakan Injil kepada orang-orang Tionghoa di Tebing Tinggi, 为了向在特宾丁义的华人传福音， dia pergi sampai ke Xiamen untuk belajar bahasa Hokkien. 他甚至到了厦门去学福建语， Kembali ke Tebing Tinggi untuk melayani dalam bahasa Hokkien. 他回到特宾丁义用福建语在那里服侍。 Suatu hari ketika gejolak terjadi di Indonesia, 有一天，当在印尼发生动荡的时候， sesungguhnya dia bersama dengan keluarga sudah pergi ke Medan sebentar naik kereta api. 其实他和他的家人乘火车来到棉兰了， Tetapi dia teringat 但是他想到， ada data-data jemaat di dalam gereja. 在 Data-data jemaat di dalam gereja. 有一些教会会有的资料， Dia tidak mau data-data jemaat ini jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. 他不要这些资料落在一个不负责任的人的手中， Demi kasihnya terhadap domba-domba daripada Tuhan. 因为他对上帝的羊群们的爱， Dia meninggalkan keluarganya. 他离开了他的家 Dia 人， kembali ke Tebing Tinggi 他回到了特宾丁义， untuk menyelamatkan data-data jemaat tersebut. 为了要拯救那些资料， Tetapi demi untuk menyelamatkan data jemaat itulah dia ditangkap. 但是他为了要救那些资料，他却被抓捕了， Dan dia dibunuh. 他甚至被谋害了。 Dan jenazahnya dibuang ke Sungai Padang. 他死了之后，他的尸体被丢进巴当河， Dan tidak ditemukan sampai sekarang ini. 甚至到现在还没有找到。 Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Mengapa misionaris Ostrom bisa melakukan demikian? 为什么这位名叫 Ostrom 的宣教师可以这样做 Inilah 呢？ semangat daripada gereja Metodis. 这就是卫理教会的精神， Inilah ciri khas daripada gereja Metodis. 这就是卫理教会的特色。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 所以弟兄姐妹， ketika kita mengerti ciri khas daripada gereja Metodis, 当我们已经明白了卫理教会的特 maka 色， kita tidak heran melihat para pendahulu-pendahulu kita membuka gereja, membuka sekolah, membuka gereja di setiap tempat. 我们就能明白为什么我们的前锋者开拓了那么多教会和那么多的学校在不同的地方。 Bangun sekolah bukan untuk mencari uang, 他们建立学校，不是为了要赚钱， tetapi untuk memberitakan Injil. 但是为了要传福音。 Bapak Ibu Saudara, selama hampir belasan tahun saya di Merak Jingga ini, 牧师已经在恩典堂有10多年了， saya bersyukur saya dipercayakan sejak awal di komisi misi. 我很感恩在一直以来信任我在差传组里面。 Dan saya selalu ingatkan kepada jemaat ada 4 pilar daripada pelayanan komisi misi. 我每次都提醒会友在差传组有4个主要的柱子， Yaitu kita memberitakan Injil melalui perintisan pos-pos pelayanan. 就是我们传福音透过开拓新的布道所。 Yang kedua, pengembangan pos-pos pelayanan. 第二就是发展布道所。 Kemudian yang ketiga, kita penginjilan keluar ke sekolah-sekolah bahkan di tempat-tempat umum. 第三就是到学校甚至市区去进行福音的宣教。 Dan yang keempat, kita mempersiapkan SDM untuk memberitakan Injil, yaitu para hamba-hamba Tuhan. 第四就是培养人力资源，成为上帝的仆人，传扬上帝的话。 Minggu depan adalah minggu komisi misi. 下周就是差传
主 Pada 的。 kesempatan ini saya juga menyampaikan banyak terima kasih untuk dukungan dana daripada Bapak Ibu Saudara. 我趁这个机会也感谢大家一直以来的金钱上的支持。 Selama ini kita sudah melayani 12 pos pelayanan. 到现在为止，我们已经有12个布道所， 3 pos pelayanan sudah menjadi jemaat penuh, 3个布道所已经成为独立的教会， yaitu jemaat Titik Kuning, 就是滴滴固定恩典堂、 jemaat Kalimantan Barat Sekadau, Kalimantan Barat Sekadau恩典 dan 堂， jemaat negara di Sukarame, daerah Sukarame. 就是苏格拉梅七negara的恩典堂。 Kita sekarang juga ada jemaat persiapan yang akan dipersiapkan menjadi jemaat penuh. 我们也有要即将成为教会的准会堂， Yaitu jemaat persiapan Tanjung Balai Karimun, 就是贾里文恩典准会堂。 Jemaat persiapan Tanjung Balai Karimun sebenarnya sudah sangat lama. 其实这个布道所已经很久了， Ini butuh dukungan doa kita juga untuk bagaimana sesegera mungkin menjadi jemaat penuh. 我们必须在祷告中不断的支持他们，让他们可以赶快成为一个独立的教会。 Tahun depan kita akan jemaat penuhkan Semara Asri. 明年Cemara Asli将成为独立的教会， Karena rata-rata beribadah setiap minggu itu sekitar 80 sampai 100 orang, bahkan lebih. 因为在那里做礼拜的每个星期有80到100个人， Kemudian jemaat Kampung Baru. 然后还有新春恩典准会 Kemudian 堂， ada 6 lagi pos-pos pelayanan yang lain. 然后还有其他6个的布道所。 Itu yang bisa kita kerjakan selama ini. 这就是我们一直以来所 Kemudian 做 kita 的。 memberitakan Injil juga di sekolah-sekolah. 然后我们也在学校传福音， Kita mempersiapkan para hamba-hamba Tuhan yang benar-benar bisa khotbah di sekolah. 我们预备了一些真的能在学校传福音的一些传道们。 Bapak Ibu Saudara, khotbah di gereja jauh lebih mudah daripada khotbah di sekolah. 亲爱的弟兄姐妹，在教会讲道比在学校讲道更加的容易。因为什么呢？ Karena apa? 因为在学校大部分是还没信主的， Karena yang di sekolah kebanyakan masih belum percaya Kristus. 所以如果一位讲员讲不好的话，或者没有心机的话，孩子们、学生们就很容易没有专心来听到了。 Oleh karena itu kalau pembicaranya kurang bagus, maka yang mendengar itu kurang minat, maka tidak ada efek lagi pengabaran Injil itu. 所以为什么我们每年要准备最好的讲员到每个学校来服侍？ Maka sebabnya kita perlu mempersiapkan pembicara yang terbaik untuk melayani sekolah-sekolah ini. 呀，我们上个学期我们到差不多50多间的学校在那边布道。 Tahun lalu kita pergi ke sekitar 50 sekolah untuk mengabarkan Injil di sana. 我们也希望今年我们可以达到60到70间的学校在那边布道。 Kita berharap tahun ini kita boleh mencapai 60 sampai 70 sekolah. 感谢上帝的恩典，我已经在Pekanbaru找到了2间的学校。 Saya bersyukur saya telah menemukan 2 sekolah di Pekanbaru. 在Batam 我们已经开了布道所， Di Batam juga kita sudah membuka pos PI baru. 才2年多而已。 Hanya 2 tahun lebih. 但是我们可以到20多间的学校，在那边做学生布道。 Tetapi kita boleh mengadakan KKR siswa ke 20-an lebih sekolah. 我们不单给学生们听福音而已， Kita bukan hanya mengabarkan Injil kepada mereka, 我们也给老师们一个特别的讲座。 kita juga memberikan seminar khusus kepada para guru. 不单给老师们特别的讲座， Bukan hanya seminar khusus kepada para 我 guru, 们也是请家长们来听这福音。 kita juga mengundang para orang tua untuk mendengarkan firman Tuhan. 我们用各种各样的方法来传扬神的福音、上帝的福音。 Kita menggunakan berbagai cara untuk mengabarkan firman Tuhan. 这个是每个学期我们能够行的、能够做的。
Inilah yang bisa kita lakukan di setiap semester sekolah. 如果不是上帝的带领， Kalau bukan karena pimpinan Tuhan, 如果不是上帝的允许， kalau bukan karena Tuhan 我 mengizinkan, 们不能这样做的。 kita tidak mungkin 我 bisa 到目 melakukan hal 前也 ini. 是没有想到，我们的教会能够到各个城市、各个的学校，在那边做这个布道的工作。 Tidak pernah terpikirkan oleh saya, kita boleh pergi ke begitu banyak tempat-tempat dan sekolah-sekolah untuk mengabarkan Injil. 所以各位亲爱的弟兄姐妹们， Oleh karena itu 这个 saudara-saudari 一 sekalian, 月中、正月中，我们已请了10几位的讲员。 untuk bulan Januari ini kita telah mengundang belasan pembicara. 他们非常高兴能够参与这个服事， Mereka sangat bersuka cita boleh ikut serta dalam pelayanan ini. 大部分是从亚瓦地那边来的， Sebagian besar dari mereka datang dari 呀 Kepulauan 有一 Jawa. 部分是我们的讲员，也是我参与在里面。 Dan ada sebagian penginjil dari gereja kita juga termasuk. 我们要发出的不是他们的 love gift 而已，不是他们的这个 love gift 啊，他们的这个 amplop persembahan。 Apa yang kita harapkan bukan hanya saja amplop kasih dari mereka. 但是我们也是要付他们的飞机票。 Kita juga harus membayar tiket pesawat mereka. 为什么我们会到这么多的学校呢？ Mengapa kita bisa pergi ke begitu banyak sekolah? 因为他们也是会感觉到这个培训、这个布道是非常非常好的。 Karena sekolah ini bisa merasakan bahwa KKR ini sangat baik 我们 sekali. 不是乱来去请讲员，派到他们的学校来做布道。 Kita bukan sembarangan mencari pembicara kemudian mengutusnya ke sekolah mereka. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari sekalian, 我希望我们每个人参与这个服事。 saya berharap kita semua boleh berpartisipasi di 我 dalam 感谢 pelayanan 上帝 ini. 的恩典，有差不多20多位、30多位，每个学期在学生布道的时候，他们陪讲员到每个地方，在那边听他们陪他们带讲员出去吃中餐或者晚餐。 Saya sangat bersyukur di setiap kali kita mengadakan KKR ini di gereja kita ada 20 sampai 30 saudara-saudari yang boleh menemani pembicara-pembicara ini, mendengarkan dan membawa mereka makan. 我们这一次也是想到要看重我们的青少年。 Kali ini kita akan menitik beratkan kepada pemuda remaja kita. 所以我们第4楼要开了新的一个聚会。 Maka di lantai 4 akan dibuka suatu kebaktian baru. 时代不一样了， Zaman sudah berubah. 所以我们要跟着时代来怎么样传扬福音。 Maka sesuai dengan perubahan zaman kita mengadaptasi bagaimana mau mengabarkan Injil. 哎呀，以前传福音不必用麦， Dulu mengabarkan Injil gak usah pakai mic, 不必用 LCD， gak usah pakai slide. 但是现在的时代用 AI 了。 Tapi zaman sekarang bahkan udah menggunakan artificial 当我们 intelligence. 准备讲章的时候， Ketika kita mempersiapkan naskah khotbah, 我们怎么样把这个我们的讲章放在 AI 里面？ kita memasukkan naskah kita ke dalam AI. 我也是要求每个传道牧师一定要会 AI。 Saya juga meminta semua hamba-hamba Tuhan boleh menguasai AI. 让他们真正有准备讲章。 Agar mereka boleh benar-benar mempersiapkan khotbah 因 mereka. 为当用 AI 查的时候， Ketika kita mengeceknya dengan AI, 啊，他会告诉你你的讲章的毛病在哪哦。 dia akan memberitahukan kita di mana masalah dari naskah khotbah kita. 所以各位亲爱的弟兄姐妹们， Oleh karena itu, saudara-saudari 时 sekalian, 代不一样了， zaman telah berubah. 我们传道牧师要是跟着时代。 Hamba-hamba Tuhan harus berubah sesuai 所以我 zaman. 相信上帝允许我们活在这时代，来面对这时代。 Maka ketika Tuhan mengizinkan kita hidup di zaman ini, maka kita harus bagaimana beradaptasi dengan zaman ini. 我们的上帝是超越时代的上帝， Tuhan kita adalah Tuhan yang melampaui 所 generasi. 以时代改变到怎样的情况下， Walaupun zaman berubah sampai bagaimanapun, 我们靠上帝的怜悯，靠上帝的恩典来面对这时代。
Maka kita mengandalkan belas kasihan dan anugerah Tuhan menghadapi perubahan 所 zaman 以 ini. 当我们服侍在这时代的时候， Ketika kita melayani di zaman ini, 我们不能靠传道牧师来面对这时代。 kita tidak hanya bisa mengandalkan hamba Tuhan 我 untuk menghadapi 们 zaman 希望 ini. 我们每个人也是能够参与支持你们的传道牧师，支持你们的知识们、差传组来怎么样面对这时代。 Saya harap kita semua boleh ikut berpartisipasi bagaimana boleh mendukung hamba-hamba Tuhan, majelis dan sesama bagaimana menghadapi zaman ini. 我们刚刚举行这个进修会， Kita baru mengadakan retreat usia emas. 我们有马拿山这么好的地方， Kita ada tempat yang begitu indah di 如果我 Manahil. 们没有好好用啊，这非常非常可惜的。 Sangat disayangkan kalau tidak digunakan dengan baik. 每个人到那边的时候，他们讲：“哈，这么好的风景，这么好的这个地方。” Setiap peserta yang sampai di sana pasti bilang, wah tempat ini indah sekali. 很多的这个教会很想住马拿山来做聚会， Banyak sekali gereja yang ingin menyewa Manahil untuk mengadakan pertemuan. 但是我们也是担心我们的马拿山好像Parapat的 Wisma Methodist。 Tetapi kita juga khawatir Manahil nanti jadinya seperti Wisma Metodis di 所以我们 Prapat. 怎么样好好来保护我们的这个马拿山？ Maka bagaimanakah kita bersama-sama melestarikan Manahil kita? 所以马拿山刚刚过的这个进修会有差不多130个人的这个委员来参加， Retreat kali ini pesertanya ada 130-an orang. 讲员都是我们自己人。 Dan pembicaranya adalah hamba-hamba Tuhan 但 di 是我 sini. 是觉得上帝借着这个进修会来祝福每个参加者。 Tetapi saya merasa Tuhan telah melalui retreat ini memberkati setiap peserta. 当我们中秋节在这个我们教会的花园举行这个布道的时候， Ketika festival Mooncake kita mengadakan KKR di taman gereja kita, 我们可以看到这么多人能够参加， kita juga melihat begitu banyak orang bisa menghadirinya. 那表示什么呢？ Apa makna di balik ini? 还有很多的空间来出去传福音。 Masih banyak ruang bagi kita untuk keluar mengabarkan Injil. 如果没有好好把握这上帝所赐给我们的恩典， Kalau kita tidak memegang kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, 其实我们教会不配说恩典堂。 maka gereja kita tidak pantas disebut gereja gratia. 所以我们求上帝的怜悯来带领我们。 Maka kiranya Tuhan Yesus yang memimpin kita. 最后， Terakhir, yang ketiga, konsekuensi ketaatan. 顺服的结果， Setiap orang yang menaati perintahnya akan beroleh hidup yang kekal. 每个遵守他诫命的人都可以获得永生。 Ayat 48 memberitahu pada kita, 48节告诉我们说， barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. 48到50节，弃绝我不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道，在末日要审判他，因为我没有凭着自己讲，唯有差我来的父已经给我命令，叫我说什么讲什么。我也知道他的命令就是永生，故此我所讲的话正是照着父对我所说的。 Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia bukan menghakimi dunia. 亲爱的弟兄姐妹，当主耶稣来到这世上的时候，他不是要审判世 Dia 界， datang untuk menyelamatkan kita. 他来是为了要拯救我们。 Inilah tujuan kehadiran dia. 这就是他来到这个世界上的使命。 Masalahnya kita manusia mau taat atau tidak. 问题是我们要顺服吗？ Bahwa ketika kita taat itulah yang menentukan kehidupan kita di dalam kekekalan.
当我们顺服的时候，它就会决定我们在永恒里未 Hari 来的 ini 生 di 活。 dalam tema kita The Final Notice. 今天在我们的题目里，就是最后的通告。 Ini memperingatkan kita bahwa hari ini adalah hari yang terbaik. 这提醒我们，今天就是最好的一天。 Sesungguhnya besok belum tentu milik kita. 其实明天不一定是我们的， Oleh sebab itu selagi kita ada kesempatan 所以当我们还有机会的时 untuk 候， menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, 接受主耶稣成为我们的救主， terimalah Dia dengan segera. 我们要立刻的接受 Ketika 他。 kita ada kesempatan memberitakan Injil, 当我们有机会去传福音的时候， pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. 我们就要把握机会。 Selagi masih ada kesempatan. 当我们还有机会的时候， Minggu depan kita akan bahas sebuah tema yang sangat-sangat penting. 下个星期我们将要解说一个非常重要的主 Yang akan 题， disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat baik. 就是有一个非常好的上帝的仆人来说， Yang sudah memberitakan Injil kemana-mana. 他已经到各个地方去传福音， Untuk mengingatkan engkau dan saya adalah penjaga. 来提醒你和我就是守护者。 Penjaga yang bagaimana? 怎么样的一个守护者呢？ Pastikan kita menghadirinya. 你和我一定要记得来听。 Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福我们。 Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami yakin dan percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami. Ketika kami hidup di zaman dan angkatan seperti sekarang ini, Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan juga akan memampukan kami untuk melayani Engkau seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kedua hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini memberkati setiap kami, memberkati gereja-Mu di dalam pelayanan, khususnya di dalam penginjilan. Tuhan tolong memberkati juga setiap jemaat. Tuhan memberkati dalam pekerjaan usaha mereka, iman kerohanian mereka, pelayanan mereka, dan juga terlebih lagi Bapa, keluarga mereka. Terima kasih surga Engkau mendengar doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus berkati.